Persatuan Bola Sepak Malaysia FM tampak enggan terburu-buru menjatuhkan hukuman ke atas pengadil Syuhaizi Sukri dan Muhammad Nasruddin Tamrin apabila difahamkan badan induk itu masih melakukan siasatan ke atas dua individu terbabit. Kedua-duanya dipalik kontroversi apabila didakwa melakukan kesilapan membuat keputusan dalam perlawanan masing-masing. Perkongsian lanjut bersama wartawan Zuhaimi Zanal Azam. Jawatan Kuasa Pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia FM mendapat tumpuan susulan berlaku insiden kontroversi membabitkan dua perlawanan Liga Malaysia minggu lalu. Namun, pengerusinya iaitu Dato' S. Siva Sundra mahu semua pihak memberi ruang dan masa yang secukupnya untuk mereka membuat siasatan dan juga penilaian terhadap dua pengadil yang dikatakan telah menimbulkan rasa kurang senang daripada peminat ataupun warga bola sepak tanah air berhubung keputusan yang dilakukan, iaitu kalau kita imbas semula aksi pertemuan Kelantan FC bertemu JDT 2 di mana pengadil iaitu Nasruddin Muhammad telah dikatakan meniup whistle pada ketika beliau sepatutnya memberi advantage kepada pasukan The Red Warriors dan bagi insiden membabitkan Sabah FC dan juga Selangor di mana Suhaizi yang juga pengadil pada perlawanan itu telah dikatakan melakukan tindakan kontak kepada pertahanan Selangor Fazli Mazlan. Dan ini juga mendapat perhatian daripada bekas pengadil FIFA yang juga bekas pengerusi Jawatankuasa Pengadil FM, Subkidin Saleh mahu insiden itu diadili sebaiknya. Kita menunggu apa jua keputusan dan juga tindakan daripada FM dan masa dekat berhubung dua insiden ini dan memastikan ia dapat diputuskan dalam kadar segera. Zulhaimi Zanal Azam, Nadia Arena. Baik, tentang dua insiden yang berlaku, ramai sebenarnya yang menanti dan juga menunggu komen daripada Cikgu Subkidin Saleh kita, iaitu bekas pengadil FIFA yang ramai sangat nak tahu reaksi daripada beliau. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, apa khabar? Baik-baik saja. Baik-baik, Alhamdulillah kat sini. Okey, Alhamdulillah. Kita nak bincang isu yang panas. Mesti lagi terasa kehangatannya. Baik, yang pertama, Cikgu, insiden pengadil Suhaizi Sukri dalam perlawanan melibatkan sangan PLFA Sabah lawan Selangor. Jadi nak minta komen Cikgu dululah tentang insiden yang berlaku itu. Ya, terima kasih Akbar. Yang pertama saya dapat ini daripada rakan lah yang bertanyakan soalan berkaitan dengan insiden ni. Jadi pada pandangan saya tentulah ada sesuatu yang tidak kena di antara kedua-duanya, di antara pengadil dan juga dengan pemain. Sebab itu saya katakan saya dapati ada sesuatu yang tidak kena pada tangan pemain yang berdekatan dengan Suhaizi, ya. And walau bagaimanapun, ya, sebagai penguat kuasa undang-undang, sebagai pengadil perlawanan, kita perlu bersabar, ya, walaupun ini jarang berlaku tapi sudah pun berlaku. Jadi bagaimanapun sebagai seorang pengadil, kita perlu bersabar dan meletakkan keputusan ataupun keadilan itu di atas sekali. Jadi kalau katakan kita tidak bertumpah hati, kita rasa ini sebagai satu perkara yang tidak wajar dilakukan seorang pemain, kita perlu menggunakan saluran undang-undang. Contohnya pada masa kejadian, jika benar pemain tersebut memijak kaki Suhaizi, maka beliau berhak untuk terus memerintah keluar pemain tersebut. Tapi tindak balas itulah sesuatu yang tidak sama sekali sewajarnya berlaku ataupun dilakukan oleh seorang pengadil. Ya. Ya. Jadi bermakna kalau benarlah Fazli itu memijak kaki Suhaizi, pengadil perlawanan, bermakna pemain itu boleh dilayangkan terus kad merah? Harus, sudah pasti. Jadi ini yang katakan jarang berlaku, tiba-tiba berlaku, pengadil pula dia mungkin confused, tidak tahu apa tindakan yang perlu dia ambil. Ada orang kata dia melatah, tapi ini satu perkara yang asing. Cuma lagi sepatutnya berikan kad merah sebagai keputusan yang perlu diambil atas padang. Ya, kemudian letakkan keputusan seterusnya kepada Jawatankuasa Pengadil atau Jawatankuasa FAM, ya, untuk mengambil keputusan. Bukan kita mengambil keputusan sendiri, ya, kita ada undang-undang. Jadi ini perlu dipahami oleh semua pengadil.
Okey, baik cikgu, kita nak beralih pula kepada insiden perlawanan Liga Perdana. Ini masih lagi baru antara Kelantan FC yang menentang pasukan JDT 2. Rekod sebelum ini 10 minit perlawanan masa tambahan yang diberikan ataupun masa kecederaan. Tetapi 13 minit masa kecederaan ataupun masa tambahan dalam perlawanan tersebut oleh pengadil Nasruddin Tamrin. Jadi sebenarnya cikgu, kita nak tahu bagaimana ini boleh berlaku? Tempoh lanjutan perlawanan yang sangat lama melebihi 10 minit ini. Terima kasih kepada sekali lagi. Yang penting sekali ini ialah kita perlu lihat kenapa masa itu boleh diberikan kita katakan added time ataupun masa tambahan. Ya, kalau kita perhatikan insiden yang berlaku, insiden yang kita fokus, ya, pertama sekali itu yang katakan advantage ataupun tidak advantage tu. Kejadian itu berlaku di minit lebih kurang 70 something, ya, dan terhenti disebabkan kecederaan tersebut mengambil masa lebih kurang 9 ke 10 minit. Jadi adalah satu yang bagi saya wajar. Itu tidak ada satu sebagai satu kesilapan ataupun tidak, tapi memang sewajarnya berlaku di mana pengadil perlu memberikan tambahan masa di akhir permainan 10 minit itu disebabkan kecederaan yang dialami dan masa yang diambil. Ada kejadian yang berlaku di dalam satu Arab Cup, contohnya di Doha, di mana pengadil hampir 16 minit. Rasanya mungkin saya tak, ya, kalau tak silap saya 16 minit. Ini bukan satu perkara yang asing, ya, tidak asing. Ya, jadi bagi saya masa 10, 15, 16 minit ini inilah normal bergantung kepada apa yang berlaku di dalam masa sebenar. Sebab kita perlu gantikannya di masa akhir permainan. Kalau katakan 20 minit terhenti, kita kena gantikan 20 minit. Tapi menjadi kebiasaan. Jadi kita punya budaya kita yang kita faham ini di Malaysia ini, masa tambahan itu contohnya 2 minit, 4 minit ataupun 6 minit. 6 minit pun dah kira banyak sangat. Tetapi itulah dikatakan apabila berlaku sesuatu insiden, kita kena berlaku adil. Bukanlah kita nak memihak ke mana-mana pihak. Tapi yang penting masa yang dimainkan itu yang tidak cukup perlu digantikan, ya. Dan kena ingat juga masa sebenar permainan ini bukannya 90 minit pun, ya. Kalau kita lihat di Malaysia ni kemungkinan yang bermain masa sebenar tu mungkin dalam 35 minit, ya, walaupun 90 minit tapi banyak masa terhenti, banyak pembuangan masa, nak throw in, nak goal kick. Jadi semua itu masa yang tidak dimainkan, ya, untuk restart. Jadi kebanyakan penyokong kita ni pun kalau pergi ke Padang, mereka menonton mungkin 35 minit daripada 90 minit. Yang lain-lain tu banyak masa terbuang disebabkan unsur-unsur tadilah, contohnya nak throw in, goal kick dan sebagainya. Ya. Okey, baik. Tadi menarik ya bila cikgu ada menyebut tentang ganti masa balik. Katakanlah berlaku insiden tertangguh perlawanan 10, 15 minit, 20 minit. Jadi apakah sebenarnya pengadil itu wajib menggantikan tempoh masa 20 minit yang terbuang tadi, atau sebenarnya itu terpulang kepada budi bicara pengadil? Boleh saja untuk berikan kurang daripada masa yang terbuang. Contoh 20 minit tapi dia bagi extra time hanya 10 minit saja. Yes, di Malaysia kita praktiskan. Contohnya, ya, katakan kita buat break untuk drink break contohnya, ataupun apa lagi satu, ya, saya pernah lupa dah. Contohnya kalau kita ambil drink break, contoh rehat untuk di 34 atau 75 minit, dan kita kena ganti balik masa yang terbuang tadi kita gunakan untuk drink break, contohnya 2 minit ataupun seminit contohnya, kita kena ganti, itu wajib. Kemudian dalam insiden yang lain-lain ini, contohnya pemain yang kena kira dia mula cedera tadi yang tidak dapat dimainkan. Ya, jadi dalam contoh ini yang paling baik sekali, contoh yang berlaku di Kelantan ini, di mana bukan sahaja setakat pemain cedera, tapi juga ada sedikit unsur-unsur di mana penonton baling batu dan sebagainya. Di situ pengadil perlu ambil kira balik untuk diberikan masa permainan yang sebenar yang sepatutnya dimainkan di akhir masa permainan itu berakhir. Contohnya 45 minit tambah balik nanti, ataupun di akhir separuh masa kedua, contohnya berlaku dalam masa separuh masa kedua, kekurangan yang berlaku situ katakan 15 minit. Kena tambah balik 15 minit. Tak boleh kita katakan budi bicara pengadil, tidak, ya. Itu baru namanya adil kan. Okey, baik cikgu, soalan terakhir saya. Apakah wujud sebenarnya
wujud ruang buat pengadil untuk berlaku berat sebelah sehingga melibatkan 13 minit masa tambahan dalam perlawanan Kelantan FC dan juga JDT 2. Sebelum ini berlaku dalam satu perlawanan yang lain yang juga melibatkan jenama yang samalah, ya, JDT. Tapi kita tak boleh katakan sebagai pengadil ini mempunyai satu sikap untuk nak menyebelahi mana-mana pihak, ya. Seperti saya katakan tadi, apabila ini berlaku dan masa itu terbuang, jadi kita perlu gantikan. Jika pengadil tersebut cuba melakukan sesuatu curang, katanya curang dalam bahasa satu ini, curang, cuba melakukan sesuatu yang di luar, ya, sepatutnya yang berlaku, maka kita ada jawatan kuasa yang akan mempertimbangkan, terutamanya pertama daripada referee assessor di padang, di mana dia juga akan memberikan laporan kepada FAM sama ada masa yang ditambah ini adalah wajar ataupun tidak. Ya, jadi ini berlaku di mana-mana dunia sebab kita akan monitor pengadil yang beri masa tambahan ini. Ya, jadi kalau katakan ini berlaku kesilapan, maka pengadil ini akan diambil tindakan. Jadi dia tak akan terlepas daripada tindakan-tindakan disiplin contohnya. Ya, jadi dia tak akan, saya yakin tak ada mana-mana pengadil yang cuba untuk berlaku curang dengan memberikan kelebihan kepada mana-mana pasukan. Ya, cuma mungkin kita agak sensitif dengan sesuatu. Jadi itu kita katakan pengadil ini berat sebelah dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Subkirin Saleh. Nanti kita akan jumpa lagi dalam temu bol yang akan datang. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.